senjata ampuh yang diorang pakai itu adalah fitnah. Ini abang tak terlayan dan abang tak terlawan. Tak terlawan lah sebab ini fitnah. Dan pada masa itu abang ambil satu pendekatan bahawa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kerana bersama saya dan juga tetamu istimewa pada hari ini, Abang Rahim Jalani. Lama dah kita sebenarnya tak buat program Kopi Kau Show ni. Sebenarnya ni program Kopi Kau Show, Rahim. okey. Maksudnya saya mengumpulkan semua figura-figura industri filem Malaysia. So kita kumpulkan dalam satu platform YouTube dan juga kita menjadi rujukan kepada semua orang industri, baik pelajar ataupun orang yang baru-baru. So supaya dikenal siapa Rahim Jalani sebenarnya. Itu yang penting, bang. Okey, bang. Kita ceritakan siapakah Rahim Jalani daripada awal penglibatan. Penglibatan tu waktu bila? Maksudnya kita skip lah bermulanya yang bermula. Maksudnya belajar ke benda yang tu kita skip. Okey. Penglibatan terus bila? Tahun bila start? Penglihatan abang sebenarnya abang sendiri pun dah lupa tahun bila, tapi tak ingat secara apanya, tapi bermula daripada tahun 80-an lah. 80-an dan abang ni terlibat dalam dunia seni ni, dunia seni lakonan ni semuanya. Pada awalnya hanya suka-suka je. Suka-suka, tak adalah memang bercita-cita aku nak jadi seorang pelakon. Tak. Ingat lagi tak siapa yang jemput tu? Masih ingat lagi. Siapa dia? Yang Haji Tawil. Haji Tawil. Okay. Ataupun apa nama dia, Abu Bakar. Itu Haji Abu Bakar Tawil. Filem Badul tu kan? Okay. So abang berkenal dengan dia pada satu masa dulu, masa itu dekat Kelang. Okay. Dekat Kelang. Jadi selalu berjumpa dengan dia dan abang pun saja bergurau dengan dia lah. Okay. Bergurau. Bang, tak ada ke peluang nak berlakon? Jadi dia kata, betul ke nak berlakon? Tak ada, kalau ada bersalahnya. Dari situ mulanya, tidak ada macam abang kata tadi lah. Tidaklah plan bercita-cita nak jadi seorang pelakon terkenal, tak ada. Hanya gurau, daripada gurauan saja. Jadi tak lama selepas itu, satu hari dia datang jumpa. Okay. Dia kata, Rim, dia kata, betul ke you nak berlakon? Okey, apa salahnya? Okey, kalau ni dia kata, kau pergi jumpa dengan Haji Satta. Haji Satta jumpa dekat Indra Film. Indra Film pada masa itu dekat Jalan Pahang. Dia kata Haji Satta nak buat filem. So dia kata kau pergilah jumpa dia. Dia kata kau tanyalah dia sendiri. So saya pun pergi. Abang pergi ke Indra Film, berjumpalah dengan Abang Aziz. Dan yang peliknya pula, Abang Aziz ni bila jumpa, dia bukan tanya saya, betul you nak berlakon ke? Kan? Kan? Dia bukan tanya gitu. Abang pun jadi macam, dia hanya, you duduk mana? Sembang benda lain. Dia sembang benda lain. Dia tak sembang pun dia kata, betul abang tengah mencari pelakon. Tak ada. Dia tanya saya asal mana, sekarang tinggal dekat mana, buat apa. Dan lepas tu dia kata, tak apalah, dia kata, nanti apa-apa nanti, dia kata dia bagi tahu Tawil lah. Itu dia. So abang pun balik. Kelakarnya seminggu lepas itu, Tawil bagi tahu. Seminggu selepas tu? Seminggu selepas itu, Tawil datang jumpa saya balik. Dia kata, okey, dia kata, Abang Aziz bersetuju nak ambil engkau berlakon. Jadi saya, bila dia kata bersetuju tu, saya pula jadi panik. Panik, berlakon betul ke? Macam mana nak berlakon? Memang tak pernah tengok pun orang berlakon macam mana. Dia bukan macam generasi sekarang. Generasi sekarang dia bermula dengan universiti, dia bermula dengan pusat pengajian tinggi, lepas tu ada akademik dan sebagainya. So benda tu lain. Ada rujukan apa semua. Sekarang lagilah pula kan, dengan YouTube, dengan itu, dengan ini semua komplit. Dulu tak ada. Jadi bila saya dibagi tahu bahawa Abang Aziz bersetuju nak ambil saya berlakon, dan cerita pertamanya ialah Dadidu. Filem tu? Filem. Maknanya first. Saya kata first masuk lokasi terus filem. Betul abang cakap. Abang ni pelik sikit. Ada orang bermula dengan sebagai ekstra. Betul. Ataupun kadang-kadang berlakon pentas. Betul dia pergi ke drama TV. Ini tak ada. Lagi menakutkan tau bila nak cuba ke tidak, kan. So nekat rasa macam nak juga cuba. So abang pergi. Datang.
Seperti hari yang dijanjikan. Biasalah sebab kita tak tahu apa-apa. Call time masa itu pukul 9, kan? Pagi. Pukul 7.30 abang dah sembai dah. Punya semangat orang mula-mula. Semangat orang mula-mula tak tahu apa ni. Dan Abang Aziz pula, dia tak lepaskan saya, maksudnya, okey awak ikut van, nanti kita jumpa. Tak. Ya Rahim, ikut abang. Jadi saya ni special treatment dibagi oleh si Abang Aziz pada masa itu. Naik kereta dia daripada Indra Film pergi ke Hulu Langat. Masa itu lokasinya dekat Hulu Langat. Dekat Batu 18. Tetapi bila sampai di sana dan dia pun tak beritahu saya apa-apa pun. Dalam kereta tak ada beritahu apalah. Tak ada. Dalam kereta pun dia tak cerita dia apa? Sembang benda lain lah. Tapi bukan pasal filem, bukan pasal lakonan, bukan pasal apa. Jadi sampai dekat sana pun sama juga. Sampai dekat sana sarapan apa semua sama-sama ramai-ramai gitu je lah. Dan dia tak ada pun cakap dengan saya, mai sini. Ini tak ada. Jadi saya sendirilah pandai-pandai tengok dari jauh apa semua gitu gini. Macam mana orang berlakon. Macam mana? Oh, ini orang berlakon. Oh, ini kamera, ini apa. Sampai macam tu sekali kan. Setelah seminggu juga, ulang hari-hari ni. Maksudnya tak berlakon lagi? Tak berlakon, tak masuk set lagi. Kan? Saya pun jadi macam, apa tujuan Abang Aziz ni kan? Dah seminggu ikut pergi balik dengan dia ni, tapi dia tak suruh pun ada scene saya apa semua. Dah seminggu, on the way balik, baru satu perkataan keluar daripada mulut dia. Dah tengok orang berlakon macam mana? Baru abang rasa macam, patut. Macam tu, kan? Dia ajar saya macam tu. Dan maknanya dia benar-benar memahami bahawa saya seorang yang terlalu fresh. Maknanya tak ada pengalaman, tak tahu apa-apa, budak kampung. Yalah. Kan? Jadi dia tak ada pun, okey kau main sini, kau tengok ni, ini tak ada. Dia biar bebas saya selama seminggu tu bergaul dekat dalam set tu. Kan? Saya boleh bercakap dengan siapa saja, saya boleh campur dengan siapa saja. Pada masa tu bintangnya A.R. Badul, Pak Yah Sulong, Brem Pendek, arwahnya Raja Ismail, perempuannya Dian Piramli, Sharifah Hasno dan Linda Penema Suang lagi. Jadi saya bergaul selama seminggu tu dan rupanya itulah pengenalan saya dalam bidang lakonan dan sebagainya. Sampailah dia kata, okey besok, dia kata mungkin kalau kita sempat, dia kata saya nak buat scene awak dah. So kita pula, tak goyang lah. Mau tak goyang. Tetapi rasa kaku tu tak adalah sebab kita dah tengok. Kalaulah hari pertama tu dia suruh, memang kaku, memang tak tahu apa jadilah kan. Itu pengalaman dia. So daripada situ, maknanya yalah kita ni pun pertama kali berlakon, tentulah agak nampak macam kalau kita tengok sekarang alah kakunya dulu kan, kita rasa kaku apa semua, tapi dia pula pada masa itu dia menganggap untuk seorang pelakon baru yang tak tahu apa-apa, dia kata okey. Dia kata okey. Maksudnya penilaian dia tu pada abang pada masa itu, maknanya disebabkan kita ni bukanlah ada basic lakonan apa semua, pada dia okey dah tu tahap tu. Saya tak tahu sama ada itu kata-kata semangat ke ataupun benar-benar betul kan. Watak yang dia nak macam tu. Tapi saya kata saya terfikir ada dua benda lah. Mungkin betul macam itulah tahap yang dia nak, ataupun yang kedua itulah cara dia bagi semangat supaya saya tak patah semangat. Okey. Dan bertitik tolak daripada situlah. Maka saya tidak lagi berpatah balik. Lepas satu-satu. Tapi itulah, peliknya saya ni, saya bermula dengan filem. Selepas itu, barulah ada satu dua lagi filem, Serampang 3, Tuan Besar, apa semua gitu gini. Kemudian, baru saya pergi ke TV. Setelah banyak filem tu, barulah baru pergi ke TV. Sebab dulu, 84 kan? lebih sekitar tu, TV pula dulu, saya dikenalkan dengan seorang pengarah yang paling garang. Arwahnya Daulah Zainul. Tapi Daulah Zainul ni dalam garang-garang dia tu, saya sebenarnya terlampau banyak belajar dengan dia. Sehingga kan saya tak malu panggil dia di set ke, di luar set ke, atau dijumpa di kantin RTM ke, saya panggil dia cikgu.
Abang diperkenalkan dengan seorang pengarah iaitu si Abdullah Janol. Okey. Abdullah Janol ni dulu memang terkenal lah dengan garang dia. Drama RTM lah. RTM ni, dengan RTM. Tetapi macam dulu bukannya banyak peluang macam sekarang, kan? Yalah. Kau ada pun drama minggu ini, kan? Lepas itu paling hebatnya panggung RTM. Oh, itu siapa dapat panggung rasa macam kan. Akulah hero masa itu rasanya. Dan banyak benda yang abang belajar daripada Abdullah Zainal ni. Dia banyak mengajar abang soal realiti. Realiti dalam lakonan, realiti dalam drama dan sebagainya. Dia banyak mengajar abang soal logika. Okey. Ada banyak perkara yang abang ikut, ada banyak drama yang abang ikut dengan dia, ada beberapa peristiwa dekat situ. Dan dia ni kita kena faham lah, kita kena pandai tackle bila masa yang kita boleh bercakap dengan dia. Bukan maksudnya setiap saat kita boleh cakap bertegur, tak boleh. Tak boleh, dia ada karakter dia sebagai pengarah yang paling garang kan. Abdullah Zainal dia staff RTM ke? Staff RTM. Memang director RTM-nya. Director RTM. Paling garang. Paling garang. Tetapi garang dia tu saya dapat ilmu. Saya dapat ilmu. Contohnya bila ada sesuatu perkara satu pagi dalam satu drama saya dah lupa, janjinya pukul 7 mesti ada dekat Gotong Jaya tu. Sekarang Gotong Jaya tu. Naik genting tu lah. Naik genting tu. Area situ belum lagi Gotong Jaya lagi pun. Belum ada bangunan, belum ada apa dulu. So bayangkan pada masa itu kita dari KL nak bertolak dekat situ. Pelakon pada masa itu bukan ada duit. Kan? Nak ke sana kemari maknanya kena tumpang van RTM lah. Jadi nak tunggu orang berkumpul seorang datang tu. Jadi terlambatlah. Masing-masing dah pergi naik atas. Abang pun naik atas. Sampai-sampai kita dah tengok dah. Saya dah tengok Abdullah Zainal dia dah sepak-sepak batu. Sambil-sambil dia berdiri dia sepak batu. Dan karakter dia yang kita orang biasa dengan dia, kita baca, kalau dia dah sepak batu, maknanya ada problem. Ada problem. Lah tu kan. Dia dah sepak batu. Sepak batu. Maka kita jangan berlengah lagi, pakailah baju, pakai apa semua, tu kau tunggu. Arahan ni. So nanti AP dia akan tanya. Cik Rolah ataupun dia panggil cikgu. Okey, semua dah ready. Okey, semua ready dah? Kumpul. Kumpul. Kita pun kumpul. Okey, rap. Macam tu ke? Itu je dia. Rap. Kita orang cerita cengang-cengang kan. Alamak. Kan? Apa? Kenapa pula tiba-tiba rap ni? Cuaca okey, semua okey. Pelakon semua dah siap, kamera dah turun, equipment dah turun. Rap. Dia start dia punya alpha dia turun. Balik. Kita pun naik van balik lah. Yalah. Jadi saya tak bertanya pada waktu tu. 2-3 hari lepas tu kalau jumpa baru saya tanya. Saya tanya cikgu. Sorry cikgu, saya nak tanya cikgu. Hari tu kita dekat genting tu, kenapa cikgu rap? Kenapa tak boleh terus? Aku nak sim pagi. Dia kata, awak sampai pukul apa? Pukul 8 lebih. Call time saya pukul apa? Pukul 7. Awak tahu tak pukul 7 tu apa berlaku? Tak tahu cikgu. Masa itu, saya nampak sunrise tu dekat sana. Jadi saya nak, dia kata, dengan pelakon, dengan shot saya boleh nampak sunrise. So, tak dapat benda tu. Saya tak dapat benda tu. Masa saya sampai benda tu ada. Tapi masa awak sampai benda tu semua tak ada. So buat apa saya nak tunggu lagi? Tu sebab saya kata rap. Saya pun menung. Oh, dia mengajar soal disiplin. Nampak tak? Dari segi disiplin dia ajar macam tu. Banyak benda lain lagi lah. Kemudian ada satu lagi yang terkesan sangat dekat hati saya. Masa kita orang shoot Anjung Batu. Dengan dia jugalah. Dengan dia juga. Saya banyak dengan dia drama. Dekat Muar. Sama juga. Dia kata okey rap. Rap pukul 12. Okey rap. Tengah hari ke tengah malam? Tengah hari. Makan tengah hari apa semua dia kata rap. Okey pukul 12 kita orang pun rap lah. Dia kata rap. Dia kata okey masuk balik pukul 2 gitu. Sebelum pukul 2 tu dia dah sepak batu macam saya kata tadi. Jadi macam seolah, "Oi, ni ada masalah lagi ni sepak batu lagi ni." Kedua sepak batu ke? Kan? Lepas tu dia tanya, AP masa tu arwahnya Zin kalau tak salah. Zin, mana kita punya makeup artis? Sorry cikgu, tengah semayang. Semayang.
cakap dengan dia suruh berhenti sembahyang lah, buat sini. Uish, saya kata, biar betul ni. Takkan orang tak boleh sembahyang kan? Jadi saya kata, pelik ni. Saya pun pada masa itu tak boleh terima dengan arahan dia yang suruh. Lain macam tu. Lain macam kan. Betul apa benda ni kan. Sama juga, saya perangai saya 2-3 hari apa semua gitu gini. Aku tanya balik. Cikgu, kenapa cikgu marah? Orang sembahyang cikgu. Tahu tak dia jawab apa? Saya break pukul apa? Pukul 12 cikgu. Saya suruh masuk pukul apa? Pukul 2 cikgu. Zuhur masuk pukul apa? Masa itu awal. Saya kata masa itu dalam 1:30 gitu. Sekarang pukul 2 dia buat apa? Kenapa pukul 2 baru nak sembahyang? Saya dah bagi rehat, saya dah bagi apa semua. Saya terduduklah. Yalah, betul lah tu. Walaupun pada mula tadi tu, maknanya, saya kata, tak patut cikgu ni orang sembahyang. Takkanlah tak boleh sembahyang kan? Dia ada benda dia nak kejar lah tu. Pukul 2 tu. Bukan, dia kata time tu. Dia kata time itu time saya. Jadi dia kata, sebelum itu, dia kata, kalau saya tak bagi rehat, kalau saya tak bagi orang sembahyang, itu lain, dia kata. Saya dah bagi dah, dia kata. Sekarang pukul 2 time kerja. Okey bang. Abang dah pergi filem, berapa filem, lepas tu lompat ke drama RTM. Berapa tahun drama RTM tu? Sampai 90? Sampai sekarang lah. Sampai sekarang. Sampai sekarang masih. Maksudnya Daripada drama minggu ini, kemudian sampailah sekarang drama swasta. Okey. Maksudnya ada hampir 30 tahun dah Daripada pelakon ke pengarah. Okey. Yang apa nak kongsi sikit lagi, apabila RTM buat drama swasta. Okey. Okey. Yang abang ni agak bernasib baik jugalah. Tadi tu bernasib baik, ini pun bernasib baik juga sebab drama swasta yang pertama. Okey. Drama swasta yang pertama ialah Tragedi Seri Mersing. Okey. 6 episod. Siapa director? Director dia Tuan Haji Saleh Ghani. Saleh Ghani. Yang buat cerita Seri Mersing. So yang ini dia buat comeback Tragedi Seri Mersing. 6 episod. 6 episod je pun. Dia punya producer Alan Seed daripada Singapura, nama company tu Motion Pictures. Kita ibu pejabat dia masa itu dekat tempat Jin Samsudin lah. Tempat Panca Delima, studio Panca Delima. Situlah apa Itu ni. memang first product RTM yang private ambil? Yes. Okey. Itulah dia. Alright. So kalau generasi sekarang nak tahu apa semua, itulah dia sebenarnya. Bermula daripada zaman itulah sehingga pada hari ini, maknanya drama swasta tu berkembang. Tapi dulu maknanya tak banyak. 6 episod, paling tinggi pun 13 episod. Itu kira dah tinggi. Lepas tu dia bagi kita satu teli. Macam itulah. Tak macam sekarang. Kan? Sekarang kita dengar 100, 25, 26 kan. Dulu tak. Dia dulu macam tu. Maknanya yang 6 episod tu abang involve sekali lah. Waktu tu. Abang terlibat dalam cerita tu konon hero lah pada masa itu. Malah lah kan. Masa itu tengah muda, pinggang 25. Tengah meletup. Kan. Cuba sekarang pinggang 45 tak boleh dah kan. So okey. Drama itu sebenarnya menjadi satu perbualan, satu Tanda aras. Rujukan. jadi satu percakapan seluruh Malaysia pada masa itu. Dia sudah jadi satu macam trademark dan semua orang bercakap soal tragedi Seri Mersing. Saya pegang watak Rompin. Antagonisnya si arwahnya Datuk Zulkifli Zain, Bentayan. Si Koni Melati. Lepas tu adalah pelakon-pelakon lain lagi. Dan Bakar tak ada, Bakar tak terlibat. Arwahnya Razali Sumantri. Razali Sumantri ada. Arwahnya Haji Arsyad ada. Arwahnya Raja Kedah, bininya arwah si Saleh Ghani sendiri ada. Sharifah Aminah. Dan memang benda tu jadi satu benda yang jadi sebutan, jadi macam-macam. Cuma sekarang ni pasal banyak ditolong oleh media-media sosial dan semua. Dulu tak ada, tengok TV tu je lah kan. Jadi saya pernah lah maknanya merasa bahawa macam ini kalau orang kenal. Kan? Maksudnya baru kau sana sini orang akan panggil. Sehingga kan pada hari ini akibatnya daripada cerita tu terutama sekali peminat-peminat lama lah, orang tu lama, dia tak tahu nama saya Rahim Jailani. Dia tahu Rompin. Maksudnya nama watak masih lekat lah. Masih lekat sampai hari ni. Saya jumpa orang daripada luar-luar kan, nanti dia kata,
Minta maaf lah, dia kata, cik tak ingat lah nama kau. Tapi cik tahu kau rompin. Begitu juga dengan Bentayan. Zulkifli Zain tu. Sampai menghilangkan nama Zulkifli Zain. Bentayan tu Bentayan. Sehingga kan pada satu masa dekat sebuah universiti dekat Bangi, tubuhkan 2 pasukan bola sepak. Satu Bentayan, lawan dengan Rompin. Dia punya fenomena tu sampai macam tu sekali. Dan 6 episod je. 6 episod je. Jadi, tapi dulu walaupun 6 episod, kita shoot 16mm. Kita tak shoot by video. Kita shoot dengan 16mm. Lepas tu kerja dia banyak lah. Kita filem, kita kena dubbing, kita kena buat efek, kena masuk music, kena mix balik apa semua. Jadi dia tapi mungkin ketahanan berkualiti benda tu sampai sekarang lah. Sebab dia 16mm filem. So perubahan demi perubahan abang pernah rasa ya. Selain daripada itu abang pernah perubahan daripada teknik kita punya bahagian technical kita ni, teknologi kita berubah apa semua daripada kamera besar, recorder separate decoder dulu. Sekarang dah satu, makin lama makin kecil. Sekarang mungkin satu hari besok orang pakai phone je kot shoot drama kan. Sekarang pun ada. Sekarang pun dah ada. Okey. So itu. Maksudnya hampir saya boleh cakap 30 tahun lebih. Hampir 4 kot. Hampir 40 tahun Hampir 40 tahun lah. Itu. Oh Ya. Bila saya dah lama dah banyak berlakon tu, lepas tu saya cuba-cuba nak belajar mengarah. Dan orang yang mengajar saya mengarah pada masa itu arwahnya Arif Shah. Arif Shah. Kita punya drama pengarah drama swasta juga. So abang belajar dari situ. Belajar daripada dia soal shot, macam mana apa semua gitu gini apa semua. Sehinggalah abang ada banyak juga drama yang abang dah buat. Salah satu daripadanya Tarian Hidup. Tapi banyak yang abang dah lupa lah. Bukan lupa sebab abang tak pernah catat. Benda-benda tu abang tak pernah ingat. Drama-drama RTM apa semua. So abang pernah buat dokumentari mengenai 50 lebih ada. tak sampai lah. Tapi 30 lebih lah. mungkin dekat lah. 30 tajuk. 30. Semua sekali. Jadi abang buat dokumentari dengan Jabatan Kebajikan Masyarakat. Kita abang cipta nama dia Jasa Kasihmu. JKM tu, Jasa Kasihmu. Lepas tu buat dokumentari tentang tentera. Buat dokumentari tentang kemerdekaan. So lepas daripada itu, maknanya sebab kebetulan lah masa abang terlibat yang itu kita punya kerancakan untuk menerbitkan tu agak kurang. Sebab dulu hanya ada RTM, hanya ada TV3. Masa itu Astro belum ada, belum wujud. So berbeza macam sekarang. Sekarang ni kalau TV3 je dah berapa channel dia ada pada masa itu. Astro pula dah berapa ada channel yang memerlukan drama apa semua. Sebab itu sekarang ni orang produce banyak kan. So ada juga satu cerita kelakarnya masa itu abang pun pada masa itu. Waktu tu abang direct ke apa? Masa abang tengah direct tu, masa itu abang juga boleh kata agak selalu dipanggil juga untuk berlakon. Okey. Ada seorang kawan, Syukri Hashim, arwah Syukri Hashim. Okey. Syukri ni pun sedap juga. Jumpa dia tanya, "Im, aku nak tanya hang." Dia kata, "Hang buat drama, buat jadi pengarah ni berapa hang dapat?" Pasal apa Syuk? Kan? Siapa orang bertanya macam tu? Tak lah, aku tengok hang buat, dia kata hang bayangkan berapa banyak masa hang terluang. Dari mula-mula hang baca skrip. Betul. Lepas tu dia kata hang start reki, lepas tu shooting, editing. Berapa lama? Aku, dia kata orang panggil aku sat-sat je. Aku pergi. Jadi saya macam betul juga tanya. Sebab pada masa itu tak macam sekarang. Pada masa itu kalau masa editing tu kita kena ada duduk situ. Yalah, betul. Ya. Silap-silap kita pula tolong menjolok tip, keluarkan tip, masukkan tip. Kita kena Lepas tu kan dia akan tanya kita, "Bang, lepas ni nak shot apa?" Nak ambil shot mana? Jadi kita pula lain macam sekarang. Sekarang siap, dia pun tak tahu bila lah. Siapa editor pun mungkin dia tak tahu siapa. Dulu beza dia. Dulu kita betul juga. Kalau kita syuting, katakanlah tele lah. Tele dulu dalam 12 hari.
Ada yang masa tu buat sampai 14 hari, 12 hari. Siapa buat 10 hebat. Dululah. Dulu kan. So katakanlah kita buat 12 hari. Itu masih kita syuting. Editing. Kadang-kadang editing tu lebih lama daripada syuting. 2 minggu, 3 minggu lagi. 3 minggu lagi. Yalah. Itu yang si Pre-pro lagi. pre-pro tadi tu. Sebelum tu lagi. Sebelum tu lagi. Sebab itu arwah Syukri, lu pernah cakap dengan saya tu, dia racun saya, dia kata, "Hang buat apa susah-susah, hang berlakon balik lah," dia kata. Itu dia racun sungguh tu. Daripada situ slow lah sikit. Lepas fikir-fikir pun, iyalah kan. Penat lah. Penat. So balik berlakon. So berlakon pula sampailah sekarang. Berlakonlah sampai Maknanya sekarang. pertukaran tu waktu 90 lebih macam tu. Gitu betul. 90 lebih bertukar. Okey. Lepas tu sekarang banyak orang yang kenal, tak tahu pun, mungkin dia orang tak tahu pun abang pernah mengarah, tapi maknanya dia orang tahu orang seorang pelakon lah sekarang. Kepada terlibat dengan persatuan. Bila yang terdetik hati yang Okey, boleh terjun? abang dapat tahu sebenarnya dah lama Okey. dari persatuan ni. Bukannya sekadar persatuan kebajikan artis veteran Malaysia. Sebenarnya abang dah terlibat sebelum tu lagi. Selepasnya semasa zaman arwah Zainuddin Zimbo. Okey. Masa itu dia jadi presiden seniman. Oh, seniman. Seniman. Masa itu seniman kita ada satu rumah dekat persimpangan Kiaping tu. Ada satu dekat corner sudut tu ada satu banglo kerajaan bagi untuk seniman buat office dan sebagainya, aktiviti. Masa itu lagi dah. Abang dah terlibat, tetapi terlibat orang kata sebagai ahli biasa apa semua gitu inilah. Ya. Tapi pergi jugalah, Pergi selalu masa ada meeting apa semua, ada mana ada isu-isu kita datang. Tak ada jawatan waktu tu. Masa itu ahli biasa. Ahli biasa. okey. Kemudian ada sekali tu kalau tak salah saya seniman diharamkan kalau tak salah saya. Seniman pernah diharamkan. Dan, Waktu Zainuddin Zimbo tu. yes, lepas tu dibuat satu pembentukan lain. Itu abang pernah jadi AJK penaja. Oh, maksudnya seniman ni 2 kali register lah ni. Kalau ikut sejarah. Masa itu masuknya Anjang Haki. Okey. Jadi abang masa itu dah jadi AJK penaja. Okey. So dan kalau tengok pun dari segi number pun 0026. Awal lah kan. Sekarang beribu-ribu awal lah kan. Okey. Itu terlibat dengan seniman. Maksudnya dari situ dah expose pasal persatuan. Dah mula. Tetapi maknanya belum begitu benar-benar terpanggil. Okey. Tak ada terpanggil lagi untuk benar-benar orang kata terlibat dengan persatuan dan sebagainya. Sebab masa itu pun agak sibuk jugalah. Dan mungkin juga kita ni ada satu sifat bahawa semasa kita muda kita kurang Campur-campur. Malaslah nak campur. No, kita ada banyak benda lain lagi. Tetapi bila lama kelamaan, bila kita dah berumur, baru kita datang satu kesedaran bahawa maknanya ada benda lain yang sepatutnya kita boleh buat. Jadi pada tahun 2009 abang dapat tahu bahawa satu persatuan nak ditubuhkan, iaitu inilah dia Persatuan Kebajikan Artis Veteran Malaysia. 2009. 2009. Tetapi tidak juga terpanggil untuk abang terlibat join. Cuma abang tahu. Abang pernah dengar dia orang meeting apa semua. Pada masa itu kesiannya meetingnya setiap ada restoran mamak, di situlah meetingnya. Waktu penubuhan awal tu kan. lah. Penubuhan ni berbincang ni kedai mamak. Berbincang ni restoran. Sampaikan satu masa mamak pun minta borang. Nak jadi ahli. Tapi waktu bincang tu abang involve ke tak? Involve juga lah. dengar-dengar pasang telinga gitu. Okey. Sampailah tertubuhnya benda tu dan presiden yang pertamanya ialah Ismail Hudson. Datuk Ismail Hudson. Okey, selepas Datuk Ismail Hudson Sekejap bang. Selepas Datuk Ismail Hudson, bang, tengok sekali lagi bang. Ada tak resi? Rekod warna merah tadi. Ada running Okay. Selepas Ismail Hudson. So maka tertubuhlah dalam tahun 2009 itu Persatuan Kebajikan Artis Veteran Malaysia dengan presiden yang pertama dia Datuk Ismail Hudson. Selepas Datuk Ismail Hudson jatuh sakit, kemudian naik dia punya timbalan pada masa itu iaitu Datuk Haji Sata. Dan pada tahun 2014 berlaku sedikit pergeseran hingga terbawa kepada perpecahan, iaitu PKVM still dengan PKVM dan satu lagi timbulnya Yayasan Kebajikan Artis Veteran Malaysia. So jadi yayasan. Jadi ada dua sekarang ni. Pak Aziz pergi ke mana? Pak Aziz pergi ke yayasan. So yang lain ni tinggal di PKVM. Okey.
Jadi dari situ pada tahun 2014 itulah bertitik tolak daripada itu saya rasa saya pula masuk. Saya rasa sudah sampai masanya saya masuk dekat sini sebab ingat tak daripada awal cerita tadi bahawa hubungan saya dengan si Haji Sattar begitu baik apa semua gitu gini. Jadi saya tidak mahu maknanya ada apa orang kata ada orang yang akan ambil kesempatan lah. Jadi saya akan cuba jadi orang tengah. Tapi ramai yang tak tahu sebenarnya hubungan saya dengan si arwahnya Abang Aziz. Tapi saya titik tolak dari situ saya nak tengok sendiri. Maknanya saya nak jadi middleman. Tak maulah gaduh-gaduh. Kan? Biar satu. Tetapi kebetulan pula bila saya masuk juga saya diserahkan untuk tugas itu. Untuk Selesaikan masalah tu, konflik ni macam mana nak buat apa semua. Jadi saya ambil satu pendekatan bahawa saya pujuk yang PKVM ni leader-leader pada masa itu, maknanya boleh tak kalau kita tidak timbulkan konflik ni lagi. Isu ini petikaikan. Sebab saya kata yang pertama sekali ialah kalau kita petikaikan pun kita petikaikan orang kita. Ya, kawan-kawan kita. Kemudian kita memalukan kita, kita memalukan orang seni dan ini membenarkan orang luar mengatakan bahawa orang seni ni tak reti bila ada persatuan je gaduh. Itu yang tahu. Lepas tu tuduhan, lepas tu fitnah. Itu saja. Jadi boleh tak kita ni? Dan yang sebelah sini saya memang kenal baik, maknanya saya tidak putuskan hubungan silaturahim tu. Saya tetap hormat dia orang apa semua tu ni. So akhirnya memang benda tu betul-betul soft. Selesai masalah tu. Tidak sampai kepada aduan-aduan dan sebagainya. Tidaklah yang dulu kata boyo nak adu polis, nak adu ni. Alhamdulillah. Maknanya tugas abang tu selesai. Selesai. Nak damaikan dia orang tu selesai. Itu tujuannya saya terlibat dalam PKVM. Siapa yang kepala di bahagian PKVM waktu itu? Aziz dah pergi ke sini. Ada pergi situ. Okey, masa itu dia orang lantik presiden baru, Datuk Zulkifli Zain. Datuk Zulkifli Zain, lepas tu dia punya timbalan dia kalau tak salah saya Datuk Abdullah Sani. Abdullah Sani. Lepas tu adalah beberapa orang arwah dah ramai yang arwah dah ni. Jadi selepas itu maknanya bila dah selesai masalah tu abang dah fikir macam okey dah ni aku boleh tarik diri. Dah tak perlu lagi nak campur. Tetapi nasib tak baik sebab tak lama lepas itu Datuk Zulkifli Zain jatuh sakit. Dia pula sakit. Jadi sekarang ni tak ada siapa nak pegang teraju tu. Tanya dengan dia punya tanya dengan dia punya timbalan. Timbalan dia pada masa itu Azizan. Tanya Azizan kata no aku tak sanggup. Dia kata aku serah dekat engkau. So dalam satu mesyuarat jawatan kuasa, maknanya dia orang lantik saya sebagai pemangku. So bermulalah daripada situ. Bermula dari situ bila saya melihat bahawa PKVM ni benar-benar tak ada duit, nak bergerak pun susah dan sebagainya. So banyak benda lah yang terpaksa saya buat. Usaha demi usaha sehinggalah pada satu masa seorang daripada ahli kita iaitu ahli kita bawa satu sumbangan masuk yang agak besar. Saya kira besar pada masa itu daripada TM bagi sumbangan 20,000 masuk dalam satuan. So daripada situlah banyak melegakan kita dan kita keluarkan 30%, kita bagi dia 6,000. Ini 30% ni apa ni? Maksudnya memang pengurusan pentadbiran yang memang macam yang abang kata tadi. Bila pihak pentadbiran persatuan AJK melihat bahawa duit tabung tak ada. Jadi macam mana kita nak bergerak? Duit tabung tak ada. Apa galakannya? Ini sebagai satu galakan. Ini persetujuan daripada AJK semua. So satu sistem dibuat, maknanya siapa saja bawa akan diberikan komisen 30%. Dengan 20%. Dengan minit ke apa? Yes, ada dalam minit mesyuarat. Dalam minit mesyuarat pun kita dah masukkan. Kan? Siapa yang boleh bawa dana kepada persatuan, maksudnya 30% tu akan diberi kepada orang yang bawa. Tetapi kita persatuan tak bagi apa-apa. Maksudnya macam contohnya dia datang claim saya nak claim duit minyak. Tak ada. Kita tak bagi. Contohnya saya nak claim duit telefon. No, tak bagi. You dapat bawa dan kita bagi. Tolak atas itu. Ada program jadi kita bagi terang benda tu. Kita bagi komisen. Jelas siapa masuk. Yang dapatlah. Maknanya siapa yang bawa, okey, kita pun dia bawa, okey, kita pun masuk dalam akaun dalam 2-3 hari clear.
Kita call bank kata clear dan kita tulis satu isu, satu cek bagi kat dia. So itu 20,000. Ada ahli kita yang dengan ikhlasnya nak bantu bawa 200. RM200 RM200. bagi tak? Kita persen tu bagi tak? Bagi tetap juga kita bagi. Kita keluar kalau cek RM60. RM60 bagi. Ini dia, cek RM60. So maknanya pada saya soal komisen tu tak ditimbulkan. Sebab ni pentadbiran. Ini pentadbiran. Memang ada pula yang kata, kenapa ini tak dimasukkan dalam peraturan ROS? Dia sebenarnya peraturan ROS dengan apa yang ditakbir dibuat oleh AJK dua benda yang berbeza. Yang tu saya setuju. Pentadbiran dengan perundangan di undang-undang yang berbeza. Undang-undang berbeza. Betul. So ada benda yang ditakbir oleh pentadbir AJK, ikutlah AJK. Asalkan benda tu ada dalam minit mesyuarat dan dipersetujui. Betul. Kalau tidak, macam mana persatuan nak berjalan? Betul. Yang saya pelik, semasa duit tak ada, dia tak cakap dah. Dia tak bunyi, dia tak itu, dia tak hang, dia tak dah. Tapi duit dah masuk. Dan problem sampai. Padahal kalau kita nak ialah itulah duit yang kita bagi untuk program, untuk kita buat apa-apa program, lepas tu allowance apa semua dapat ni. Bukan ada dana pun. Bukan ada mana pun. Maknanya orang yang sakit, itulah duitnya pun. Jadi lepas itu timbul berbagai-bagai. Ya, abang ada cakap dia ada yang 30%, ada 20%. Okey, yang 20% ni maksudnya kalau misal contohnya dia ada program nak buat. Okey. Macam contohnya katalah kita nak buat majlis makan malam. Alright. Contohnya ataupun kita nak buat satu perjumpaan yang memerlukan perbelanjaan. Daripada makan malam tu dapat dana. So daripada dana itu tadi, contohnya baru kita tolak kos apa semua, the rest balance okey 20%, okey you ambil. Net profit lah tu. Net profit kita bagi pula. Kita bagi komisen. Kita bagi komisen pula. 20%. 20%. So, dua benda tu ialah bezanya. Itu bezanya. Sebab kenapa 20%? Sebab ialah kita pun nak tengok sebab itu ada perbelanjaan yang harus dikeluar. Kemungkinan you bawa tu tak cukup. Jadi tak cukup esok siapa nak tambah? Betul. Logiknya betul. Kan? Jadi mana persatuannya duit kena keluar. Sebab itu kita kata 20%. Tetapi yang 30% tu dia just bawa je. Ini orang nak derma pada persatuan. Dia tak minta apa. Tak ada pun. Ya. Itu berbezanya. Maksudnya banyak kali dah diberi komisen orang bawa masuk. Memang banyak kali lah maksudnya. Macam abang cakap tadi daripada yang awal-awal 20,000 sehinggalah yang bawa 200. Okey bang, bila last AGM hari tu? Okey. AGM kita last kali itu hari pada 5 hari bulan 9. 5 hari bulan 9. So 9 2020. sekarang hari ni 11 hari 11 kita dah lebih 60 hari bang. Lebih kurang. So biasalah abang mengambil satu pendekatan, maknanya pada awal lagi pun memang biasalah bila dah sampai dekat AGM ni orang akan cuba mencari di mana kelemahan, di mana tak betulnya, segala macam itu orang akan bawa. Tapi pada abang masih menganggap pada masa itu biasalah, maksudnya apa isu yang you nak buat kalau tak fitnah. Abang dah terhidu awal tak? Abang dah ada dapat kesan awal, tetapi ada semua. Tetapi macam abang cakap tadilah, bila abang ambil satu pemikiran yang positif bahawa orang dah tengok apa yang abang buat. Daripada PKVM ni kosong terumbang ambing, orang tak tahu mana pun, sehinggalah pada satu tahap abang fikir PKVM ni setanding dengan persatuan-persatuan seni yang lain. Okay? Maknanya kalau kita datang pun mewakili, saya wakil PKLM. Tak malu. Betul. Tak malu. Faham? Maksud abang dah bawa sampai tahap itu dah. Maknanya kita jaga kebajikan. Walau tak banyak sebab kita tak ada sumber. Macam abang cakap, kalau sakit kita bagi 200. Meninggal tersumbang 300. Itu memang fix, memang tetap. Sebab sumbangan. Sebab kita tak dapat dana yang lebih. Kalau kita ada dana yang lebih, mesti kita akan naikkan pula. Mungkin daripada 200 jadi 500. Yang meninggal dari 3 mungkin 1,000. Tetapi kita hanya itu saja duit yang ada. Sekurang-kurangnya bagi lah. Alhamdulillah, memang kita sampailah pada 5 hari bulan 9 tu, maknanya PKVM masih relevan kepada ahli-ahli dia untuk memikirkan soal kebajikan. Sorry nak tanya. Berapa kekuatan, maksudnya berapa ahli yang ada waktu last AGM yang abang pegang tu? Last AGM campur tolak lah. Campur tolak lebih kurang dalam 65 ke 70 lah.
Ada 70 orang. Yang aktif lah maksudnya. Yes, yang boleh mengundi ahli seumur hidup. Itu syarat dia. Ya. Betul. Okey, waktu AGM tu abang dah dengar ada pihak yang ni, memang ada persaingan, memang ada lawan waktu tu. Memang ada sorry, bukan nak tanya dalaman sangat, tapi nak tanya situasi sebab macam abang kata tadilah. Maknanya sebelum itu pun abang dah dapat tahu bahawa ada orang yang nak bertanding dan sebagainya. Tapi abang ni bersikap jenis, it's okay. Ini pun pertandingan. Ini pun dah sampai masa AGM. Maknanya ini AGM yang boleh melantik, yang boleh memilih. Jadi pada abang tak kisah, open. You nak bertanding sebagai apa pun, open lah. Tak ada masalah. Cumanya, kan, macam abang kata tadilah, senjata ampuh yang diorang pakai itu adalah fitnah. Ini abang tak terlayan dan abang tak terlawan. Okey, tak terlawan lah sebab ini fitnah. Dan pada masa itu abang ambil satu pendekatan bahawa kita tak perlu nak kecoh-kecoh, kan, siapa saja yang dipilih kita kena redha sebab kita tak nak macam orang kata bila mesyuarat agung je baling-baling kursi, bergaduh-gaduh apa, sedangkan kita ni veteran. Jadi kita kena tunjukkan yang betul-betul kita ikutlah saluran dia. Kalau you sebelum abang panjang, abang cakap abang kena sebelah sana fitnah apa semua untuk kalahkan abang dalam AGM. Jadi saya tahu apa benda perkara yang difitnah kalau sudi abang share. Okey, sebenarnya abang tak boleh bagi tahu secara terperinci pun. Sebab perkara ni dalam siasatan, maksudnya abang sedang berunding untuk membawa perkara ini kepada pihak pengadilan lah maksudnya. Maknanya telah dibawa ke pusat pengadilan. Maksudnya abang merancang untuk ke arah itu. Jadi abang dinasihatkan supaya tidak memberikan sebarang maklumat secara terbuka sebab dia akan mengganggu siasatan dan sebagainya. Cuma kenapa abang buat sebab tak ada kuasa dan daya untuk abang bercakap dengan semua orang. Takkan jumpa orang hari ni, jumpa dengan you hari ni abang cerita. Besok jumpa dengan orang sana pun abang start bercerita lagi. Sudahnya abang ni tak ada kerja lain. Nak cerita benda tu je sedangkan banyak benda lagi abang nak buat. Betul. Jadi abang akan buat satu pendekatan. Maknanya kalau dia di pihak benar, dia benar. Dan kalau abang di pihak benar, abang benar. Jadi macam mana caranya? Itulah dengan orang kata mengambil pendekatan pengadilan lah. Itu saja. Kita nak buat macam mana lagi? Maksudnya abang dikalahkan atas sebab fitnah dan abang rasa benda tu tak adil dan abang dah buat aduan untuk proses undang-undang lah maksudnya. Proses undang-undang. Ya. Betul. Berapa besar fitnah tu bang? Oi. Besar sangat bang. Maksudnya sampai okey. Dia macam nilah. Macam mana yang you tahu tadi bahawa penglibatan abang dalam bidang ni dekat 40 tahun. Okey. 40 tahun dah. Jadi takkanlah begitu sukarnya daripada dulu abang nak banner nama abang, tiba-tiba abang boleh buat benda yang tak elok. Itu logik. Ya, logik dia. So, abang kena jaga. Betul. Tetapi bila benda ni berlaku kan, jadi benda tu jadi bad reputation dekat abang lah. Maknanya kepercayaan orang, terjejas nama abang. Jadi walaupun mungkin kita rasa kita tahu kita tak salah, kita boleh jalan dengan aku tak salah. Tetapi macam mana kita nak membenarkan yang kita tak salah tu? Dan yang paling sakit sekali sebenarnya apabila kita difitnah, kita nak bagi tahu dengan orang, nak melawan fitnah tu. Itu lagi sakit. So banyak sangat masa, banyak sangat tenaga, banyak sangat duit you kena turun naik, jumpa orang sana, jumpa orang sini. Itu yang rasa macam abang kata tadi. Kalau sebelum AGM fitnah tu dimainkan, okey, abang masih lagi boleh terima lah. Sebab pada abang, macam abang kata tadi, macam mana cara you nak jatuhkan orang? Yalah betul lah. Cerita dia selepas AGM pun ada so lagi. bila timbul lagi selepas AGM, itu yang abang rasa. Itu yang abang rasa that's enough. Abang dah rasa macam tak boleh buat macam ni. Maksudnya abang kena buat sesuatu. Sebelum AGM aku tak kisahlah. Tak kisahlah. Menang. Sebab itu kalau you nak tahu masa AGM tu, abang bila diumumkan kalah, abang rasa benar-benar lega tau. Abang rasa macam satu beban yang dah diangkat. Abang rasa macam
Demi Allah abang terus berdoa dalam hati, tak adalah abang angkat tangan. Tapi abang berdoa, ya Allah Tuhanku, terima kasih kerana kau mengangkat beban dari bawah aku. Dan aku redha kalau ini cara untuk engkau mengangkat dan menidakkan aku lagi untuk bertanggungjawab, aku redha. Kalau boleh, masa itu juga nak berlari atas pentas nak buat sujud syukur. Tapi nanti orang akan kata pula kan. Alah, menunjuk-nunjuk pula. Waktu tu abang rasa, okey, tanggungjawab ni aku dah serah pada. Yes, Kalau orang tu boleh bawa? Silakan. Alhamdulillah, no problem. Macam tu. Silakan. Sebab itu selepas itu pun abang tak ada komen, tak ada hit, tak ada hook. Selepas AGM tu. Tak ada. Banyak member kita pula cakap, kenapa tak ni? Kenapa you tak ni? You patut kena. Tak mau dah. Sebab yang penting benda ni dah ada orang yang sanggup buat. Teruskanlah. Teruskanlah. Maksudnya korang berlawan, korang nak apa semua, Ambil. sudah dapat, kau buat Buat betul. betul. So itu pendekatan abang. Itu pendekatan abang. Tetapi selepas itu, macam abang cakap tadi, Berbunyi benda lagi. tu masih lagi berbunyi. Berlegar di kalangan WhatsApp sesama dia orang dan sebagainya. Maksudnya ini dah memang dah bermotif lain lah. Kan Itu masih menang, nak menang. kan? Tapi bila kau dah dapat semua dah ni, carry on lah. Janganlah peduli aku dah. Faham tak? Aku pun dah cuci tangan. Tak ada benda pun. Okey. Tetapi bila sampai masa pula, benda tu masih berlegar dan ada yang menyokong. Ini abang dah jadi malu. Okey. Maksudnya ada pula yang menyokong. Yang menyokong apa semua, ada yang mendoakan biar kembung perut, biar ditimpa siapa yang bala. Ini abang jadi macam apa ni? Yelah. Kita kalau geng-geng industri filem ni macam tu kan. Kan dah jadi macam. So okey. Tak apalah, kita ketepikan dulu pasal apa yang hadapi tu. Okey. Cuma dalam perjuangan abang untuk PKVN dulu, ada dua yang paling besar yang abang cuba perjuangkan. Yang pertama dulu untuk mendapatkan rumah PPR untuk ahli-ahli. So abang dah perjuangkan benda tu daripada tahun 2014. 2014 Daripada dah start dah. Sehinggalah abang bercakap depan mantan Perdana Menteri Najib, ada satu majlis yang itu saya ingat. Itu yang town hall yang live apa semua tu. Itu satu. Dan kesan daripada situ alhamdulillah dengan kerjasama Finas dan dah mula ada dah. Maknanya dah ada artis-artis veteran yang dapat rumah dan sebagainya. Dapat dah. Daripada PKVM sendiri yang terbaru 7 orang dah dapat dah. Mana berhasil lah perjalanan abang itu. Yang itu abang rasa puas hati. Dan sebelum itu pun ada 2-3 orang jugalah yang kita dah dapatkan dia rumah. Cuma tak adalah kita buat press statement, saya telah menolong sekian-sekian. Itu saya tak buat lah. Yang tahu yang tadi tu lah. Pada pasal sebab benda tu kebajikan. Dan dia aku berjuang tu aku puas. Aku tahu. Okey. Cuma satu je lagi. Satu lagi yang belum tercapai apabila niat abang ialah untuk mewujudkan tabung pembiayaan hospital. Itu tak sempat. Itu tak sempat sebab yalah benda tu bukan satu benda yang senang juga tetapi walau bagaimanapun abang pernah bercakap dengan pengurusi Finas, abang dah lontarkan idea, abang dah serahkan proposal pada dia untuk mewujudkan tabung pembiayaan hospital untuk artis veteran. Maksudnya masuk hospital je ada bantuan kewangan. Dia macam ni. Yang ini berlainan sedikit dengan bantuan dan sumbangan. Dia berlain sedikit. So maksudnya yang ini ialah apabila seseorang artis veteran itu masuk hospital, okey, kita kena pergi direct dengan hospital yang dia terlibat tu, kita deal berapa sebenarnya nak bayar. Dan kita keluar, kita bayar. Itu yang tabung dulu. Itu dia katakan tabung tadi tu. Okey. Tabung ini sebenarnya tak boleh dijadikan sumbangan. Macam kita dengar dia sakit, okey kita pun keluarlah bagilah dia, tak boleh. Dia tak boleh. Masuk hospital dan bill kita bayar. Sebab apa? Berlaku dekat artis veteran kita. Okey, bila sampai masuk dekat hospital apa semua, tengok bil 35,000, 40,000. Mana nak cari duit? Betul. Daripada situ dihantar ke hospital kerajaan. Sama juga hospital kerajaan pun sekarang bukan free, semua nak kena bayar. Jadi dari mana nak dapat duit tu? Itu abang dah hantar. Abang pun tak boleh nak dedahkan secara detail, tetapi itu salah satu lagi usaha abang yang belum tercapai. Mungkin mudah-mudahan selepas ini, maknanya orang yang selepas ini teruskanlah.
Maknanya benda tu dah usia 2-3 tahun. Yes, itu pun sama 2014 juga abang 2014 baru bermula. Apa lagi pencapaian yang abang dapat waktu pentadbiran? Yang abang ingat lah pencapaian bagi abang puas hati lah, aku bantu. Itu tadi pasal perumahan, lepas tu pula kita dapat bagi sumbangan, kemudian pihak Finas sendiri pun recognize bahawa persatuan PKV ni wujud, PKV ni aktif, dan ada masanya dia pun akan bagi sumbangan dan kita salurkan kepada ahli-ahli kita. Ada grup veteran yang dihantar ke Mekah? Ada tak? Itu pun satu. Ya, saya. Ada. Ada beberapa orang ahli kita yang dihantar yang pada mulanya kononnya nak dihantar saya pun. Terima kasih kerana ingatkan peristiwa tu. Saya dah nak saya tolak. Saya ditawar 2 kali Umrah. untuk pergi umrah pada masa itu dan saya meletakkan nama lain. Bagi dekat ahli lain. Bagi kepada ahli lain, biar ahli lain yang pergi. Tapi kita tak payah sebutlah siapa ahli tu. Cuma yang terakhir, dia orang minta abang juga pergi. Abang bagi juga nama orang lain. Tetapi sayangnya pada masa itu, disebabkan oleh pergolakan politik dan sebagainya, benda tu terbantut. Dapat first group je lah pergi. Dapat first, second tak salah. Dapat 2 kali saja. Berapa orang pergi waktu tu? Ada 10 orang? Campur-campur. Kita campur-campur. Daripada persatuan ada 2-3 orang begitulah. 2-3 orang daripada Tapi macam sumbangan raya apa semua memang Masih. Kita orang bagi juga. Kita kata duit raya lah. Kita nak kata sumbangan ni macam besar sangat. Jadi saya personally kalau dulu kalau pergi majlis final jarang dengar suara artis veteran. Tapi bila abang takbir abang selalu bercakap depan orang ramai. So kita dah nampak sebenarnya ini wakil artis veteran, tapi yalah waktu tu kan. Ya, Wah, ini betul ada lah. pejuang, maksudnya ada pejuang. Apa abang rasa waktu tu? Aku kena speak out ke aku kena sebab saya nampak abang betul-betul berani abang. Saya tengok. Okey. Mungkin sebenarnya abang bersemangat, abang bertitik tolak sebab benda tu demi Allah. Abang kalau tengok moto persatuan pun, kebajikan adalah ibadah. Okey. Jadi daripada situ. Jadi maknanya abang tidak pernah ada terfikir untuk kepentingan diri ke apa ke tak. Sebab itu abang berani bercakap. Dan sebelum tu kita maknanya dengan tim-tim, dengan timbalan saya pada masa itu, dengan yang lain-lain AJK lain, saya akan bagi tahu apa yang saya nak buat. Jadi dia orang akan bagi tahu, dia orang akan komen ni. Maknanya dia akan inject apa sikit lebih kurang. Jadi maknanya pada saya bukan satu keputusan saya seorang. Jadi cuma bila ada idea, saya akan bagi tahu. Okey, kita nak buat macam ni. Saya ada cadangan nak buat macam ni. Apa pandangan you all? Jadi itu yang kita buat. So bang, maksudnya situasi sekarang ni abang tengah akan berhadapan dengan proses undang-undang persatuan sekarang ni, sebab abang melihat pada keadaan yang tidak betul. Maksudnya selepas menang masih lagi bercakap. Masih lagi berulang. Tapi sampai bila nak stop? So niat abang sekarang ni nak redakan. Yes. Kalau boleh itu sekarang ni maknanya stop lah. Stop lah. Sebab apa? Macam abang cakap daripada awal tadi, abang redha kau fitnah mungkin pasal kau nak menang. Okey. Kau malukan pun pasal kau nak menang. Tak kisahlah maksudnya. Kan? Kau jatuhkan maruah depan orang ramai pun tak apalah. Sebab abang fikir apa lagi benda yang kau nak buat. Kan? Tetapi bila selepasnya dah menang, kau dah dapat jawatan, kau buat elok-elok. Kerjalah, kerja kuatlah. Jadi kenapa pula berpatah lagi, menceritakan lagi, dia tu begini, dia tu begini. Yang ni dah sampai masa lah. So apa saranan abang kepada ahli-ahli persatuan abang yang dulu? Saranan ataupun dia sekarang ni macam ni, daripada AGM yang pagi-pagi tu pun bila abang dah tengok, iaitu apabila kita dalam sesuatu persatuan ataupun dalam satu perkumpulan, kalau dalam jumlah yang besar, kita tengok, kita cepat kena realize. Kalau benda tu kita tengok dah mula terpecah kepada dua. Okey. Mampu tak kita mencantumkan? Itu kita kena buat, kena cepat berfikir dan bertindak. Kalau kita rasa kita tak mampu lagi untuk untuk mencantumkan, kita kena lepaskan. Biar dia jalan. Biar dia jalan. Tetapi maknanya tali itu kita kena pegang. Tali itu kita kena pegang. Kan? Maksudnya kita kena monitor dari sebagai sudut. Betulkah dari sudut perundangannya? Betulkah dari sudut kebajikannya?
pentadbirannya macam mana apa semua. Jadi ini juga kita harus tengok. Tak boleh main lepas gitu je. Tapi untuk kita pula nak campur, tak, itu bukan kita lagi dah. Bukan kita dah. Saranan abang pula pada pentadbiran baru ada ke? Nak beritahu. Okey, yang pada sama ada AJK baru ataupun ahli-ahli yang menyokong pada pihak yang tu, benar-benar fikir yang secara matang, jangan terlampau, maknanya semua orang ni yang kalah ni negatif, semua orang yang kalah ni kononnya tak puas hati. Tak, kita kena tengok dari segi apa yang kita bawa isunya. Isunya apa? Contohnya, kalau misal contohnya daripada yang kalah kata isunya ini, you kena tengok betul ke tidak benda tu. Ada yang terbaru ni saya dengar tak puas hatinya pasal kononnya pasal sekatan daripada ROS dan sebagainya. Kita kena ingat tau. Dan benda ni banyak orang lupa bahawa ahli dia ada hak. Kita selalu orang bila dah dapat tempat dia lupa hak ahli. Itu saya setuju. Sebenarnya kita ni hanya dilantik untuk mentadbir. Betul. Tetapi kita kena ingat siapa yang lantik kita kalau bukan ahli. Jadi ahli ni juga kita harus tengok. Ada hak tu. Dia ada hak dia. Jadi kalau ahli bersuara dan buat aduan, ini jadi masalah. Betul. Ini jadi satu masalah. Mana persatuan pun ahli dia boleh buat aduan. Yes. At any time. Terbuka. Siapa saja terbuka. Cuma kita kena hadapi. Okey. Apa tuduhan dia? Yalah, betul lah. Okey, tuduhan dia begini. Okey, ini jawapan kita pula. Ini gini. Betul. Okey, yang kedua apa? Okey, ini jawapan yang kedua pula. Betul. Itu. Jadi maknanya kita kalau kita pergi kepada benda-benda yang berfakta dan sebagainya, berbalik kepada undang-undang dan sebagainya, rasanya semua okey, tak ada masalah. Cuma yang jadi masalahnya apabila kita membuat apa orang kata, kita membuat keputusan sendiri. Itu orang tak puas hati. Itu ini Betul lah. Emosi. kan. Emosi. Tapi cuba dengar betul-betul. Macam contohnya kita ambil satu contoh. Kalau bukan dalam isu abang ni lah pun. Okay. Dalam isu yang lain pun. Cuba kita ambil satu contoh. Okey, sebenarnya dia komplain apa? Jangan pergi jauh-jauh. Jangan pergi. Apa dia komplain ni? Pokok dia apa? Okey, kata dia begini. Okey, jawapan dia ini. Atau kalau tersalah, ya betul lah, kita dah salah. Belapang dada lah. Yes. Itu baru dikata belapang dada. Tetapi masalahnya, untuk terakhirnya, yang jadi masalahnya, setelah dituduh, setelah dipermalukan, setelah diaib, tiba-tiba ajak marilah kita duduk sama-sama. Jadi, rasanya boleh ke? Setelah kau malukan, setelah kau aibkan, setelah kau fitnahkan, lepas tu dengan selambanya, marilah kita sama-sama betulkan balik. Jadi maknanya, yang kau fitnah ni macam mana? Jadi bila kau buat macam tu, seolah-olah, lah, dia orang dah kalah, sudahlah. Ini pahat berbunyi. So, okeylah. Itu terakhirlah. Kita doakan kalau boleh semuanya insya-Allah bertemu jalan penyelesaian. InsyaAllah. Macam abang kata tadilah, sebenarnya abang pun tak ada bertujuan untuk apa-apa pun. Betul. Cuma abang lebih kepada ingin memperjelaskan apa keadaan sebenarnya. Mungkin sebelum ni tak sempat kita nak menerangkan apa semua. Abang nak menerangkan apa sebenarnya. Itu sebab saya nak bersembang abang ni sebenarnya. Sekurang-kurangnya abang ada platform untuk luahkan. So ramai yang akan tahu apa semua. Okey bang, terima kasih banyak. Abang ada masih nak cakap apa-apa? Terima kasih jugalah pada